Dom. Cobaan suara. Tak pasang lagi. Cobaan suara. Kita testing dulu. Testing. Cobaan suara, cuba. Saut. Please share, minta share semua. Sebelum kita start, tak share semua. Semuanya share. Sharing is caring. Kita dalam tajuk niat. Jadi kita ulang baliklah bab niat. Niat. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang baliklah bab niat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana suara okey ya? Khairul Ikram, Muhammad Haziq, Ustaz Izmi, Amirul Hakim. Cubaan suara, sila feedback, sila bagi feedback. Suara okey, cubaan suara. Suara. Assalamualaikum. Bagaimana suara? Clear tak clear? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meneruskan, kita puji Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Okey, Ustaz Ihsan kita dah masuk. Macam biasa, nota-nota. Sebelum kita memanjangkan lagi, sedikit tentang Imam Nawawi lah, pengarang kitab Minhajul Talibin. Imam Nawawi dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Tarjamati Al-Imam An-Nawawi yang dikarang sendiri oleh Ibn Al-Attar, anak murid Imam Nawawi. Imam Nawawi ini lahir pada tahun 631 Hijrah di Nawa. Sebab tu namanya, nisbahnya Nawawi kan. Kalau namanya adalah Yahya bin Sharaf. Kita ni banyak tahu nisbah para ulama, bukan namanya sendiri kan. Imam Ghazali yang duduk di Ghazal, namanya ialah Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu ialah moyang, datuk moyang dia kan. Namanya Syafi'. Jadi Yahya bin Sharaf lahir pada 631 Hijrah. 631 Hijrah bulan Muharram, dan meninggal pada bulan Rajab 686 Hijrah. 86, 8 tolak 35 betul lah. Jadi umurnya 45 tahun lebih kurang, 45 tahun. Dan beliau ni berumur 10 tahun, bapa dia ajak meniaga, tapi beliau sibuk dengan bacaan Quran dan hafal Quran, hafal Quran, baca Quran, berzikir, bersuluk. Ketika umur 18 tahun, ayahnya Syaraf, ayahnya nama Syaraf,
bawa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pergi ke bandar Dimash, ibu kota Syria sekarang. Dan ketika inilah bermulalah perjalanan rihlah ilmiah pada al-Imam An-Nawawi, rihlatan ilmiyatan bi Dimash. Yang mana pada permulaannya sangat, orang kata sangat struggle. Yang mana 2 tahun masa Ustaz Ilyas Yasmi kurang kuat surah Al-Muhajirin FGB, bermulalah perjalanan rihlah ilmiah, perjalanan walaupun tak jalan mana pun dalam tu, dalam kota Dimash tadi, dalam madrasah Rawahiyah ni, Imam Nawawi sangat struggle. Satu hari beliau belajar 12 kitab. Macam ni lah. Ini satu kitab. Satu hari 12 kitab daripada pelbagai tempat dan guru. Tapi dalam kawasan Dimash tadi. Belajar. Dan lam yada' jambahu sanataini. Beliau tidak pernah meletakkan badannya, jam ni, rusuknya, selama 2 tahun. Mana la yanam illa ghalabah. Mana tidak tidur melainkan tidur yang tak sengaja. Dia angkat kaki, dia tidur begitu, bangun je, terus belajar lagi, menulis. Dia sibuk dengan menulis, baca kitab, yata'allam ma yu'allim, belajar dan mengajar. Itulah kerja Imam Nawawi. Tapi sangat hebat. Itu sedikitlah kata sebagai intro pengajian kita tentang Imam Nawawi. Banyak lagi kita akan share tentang Imam Nawawi. Okey. Kita balik semula tentang niat kan. Sebab ada yang tanya semalam tentang sahur. Adakah sahur, bila kita sahur dah dikira niat? Kita baca faslun an-niyatu syartun lis-shaumi. Saya guna kitab Minhaj lah, lebih senang. Selamat datang Omar, Piu Akram, saudara saya Junaidi, Faizal, orang kuat Bukit Mulia. Faslun an-niyatu syartun lis-shaumi. Niat adalah syarat sah bagi puasa. Niat. Sebab Allah sebut, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Dan seperti biasalah mahalluha al-qalbu. Niat ni di tempat dalam hati. Dan dalam kita sebut wala ishtarat at-talaffuz biha qat'an. Dalam kitab saya guna kitab ni lah. Saya lebih guna kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Dan tidak disyaratkan talaffuz. Ini dia punya syarah dia. Kita fokus matan. Cuma kita blare-blare, kata orang petani blare-blare ni, kita bacalah dia punya syarah dia kan. Dan tidak disyaratkan talaffuz, berlafaz biha bin niyah qat'an, sama sekali. Maknanya tak syarat. Tetapi yusannu at-talaffuz biha, sunat berlafaz. Ini sepakat mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Hanya Maliki sahaja tidak mensunatkan, mengatakan sunat lafaz. Kita sunat lafaz, nawaitu shauma ghadin an ada'i syahr Ramadan. Nanti kita bahaskan. Kemudian di sini ada tambih dalam kitab Mughnil Muhtaj. Tapi kita tengoklah matan sekali ya. Bagaimana orang yang bersahur tapi tak niat secara proper bersahur? Kalau ikut dalam kitab Al-Fiqhul Islam Mu'adillatuh, menyatakan bahawa sahur itu adalah niat puasa bagi 3 mazhab. Maliki, Hambali dan Hanafi. Saya ulang balik, dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adillatuh, karangan Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan, mengikut mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi menyatakan mujarrad as-sahur, sahur semata-mata tujzi an-niyah, maksudnya mencukupi niat tadi, memadai niat tadi. Khilaf asy-Syafi'iyah.
Kecuali berbeza dengan ulama-ulama Syafi'i mengatakan tidak. Tapi sebenarnya ada pemerincian. Kalau dalam kitab ni sebut apa? Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebut wal mu'tamad annahu law tasahhara. Ini bukan matan ya. Dalam kitab ni sebut syarah dia, law tasahhara liyasum aw syariba lidaf'il 'atshi naharan aw imtana'a min al-akli aw syurbi aw al-jima'i khawfa tulu'il fajri kana dzalika niyyatun in khatara bi balihi sauma bisifati allati yushtaratu ta'arrud laha litadammuni kulli minha qasdas saum. Ini dalam syarah dia kan. Ini cerita pasal, banyak orang tanya pasal sahur. Mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, sahur kira niat. Syafi'i dia ada tafsil, dia ada pemerincian. Dia ada khilaf, ada yang kata niat dan tidak. Kalau mengikut dalam kitab Mughnil Muhtaj ni, mu'tamad pendapat wal mu'tamad ni al-qaul mu'tamad, pendapat yang kuat. Kalau dia sahur untuk puasa ataupun dia sahur, dia minum untuk mengelakkan dahaga waktu siang, ataupun dia tak makan, minum, berjimak takut subuh datang, maka itu dikira niat sekiranya dalam hatinya khatara bibalihi, terlintas dalam hatinya as-saum, puasa dengan sifat-sifat yang perlu dia sebutlah. Puasa yang iaitu apa sifat-sifat dia? Puasa Ramadan. Jadi kita akan jelaskan apa yang wajib ada pada niat puasa tadi. Mana kesimpulannya? Okey. Kita bahaskan apa sahur. Saya merujuk kepada kamus-kamus Arab. Mana as-sahur ni ialah makan setelah setengah malam, separuh malam. Daripada pukul 12 sampai sebelum subuh. Itu sahur. Sebenarnya dalam bahasa Arab, sahur ni tidak kira untuk puasa atau tidak puasa. Perkataan as-sahur tidak kira puasa atau tidak puasa. Disebut sahur, makan tengah malam sehingga subuh. Itu definisi sahur. Makan sebelum subuh, bermula daripada tengah malam. Sama ada untuk puasa ataupun tidak. Maknanya, berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu ni bila sebut sahur, kaitkan dengan puasa. Sebab itulah, ada ustaz-ustaz kata, sahur cukup niat untuk puasa. Cukup niat untuk puasa. Bila sahur, dah kira niat. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan sahur dikira bukan niat, tetapi dia ada pemerincian. Pemerinciannya, kalau sahur tu dia tujuannya untuk puasa ataupun mengelakkan daripada dahaga ketika puasa dan sebagainya yang saya sebut tadi, maka itu dikira niat. Jadi mungkin ada salah faham semalam kan. Bila ada orang tanya saya, dalam mazhab Syafi'i ini, dia tanya sahur dikira niat tak? Saya jawab tidak. Itu jawapan betul. Tetapi tidak menafikan ustaz-ustaz yang kata sahur tu niat. Bukan kerana ikut mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, tetapi dari pemerincian. Sebab sahur dari segi bahasa Arab ialah makan dan minum sebelum subuh. Bermula daripada tengah malam. Dan orang Melayu ni bila sebut sahur, dia kait dengan puasa. Maka bila sebut pertanyaan daripada orang Melayu, apa hukum sahur? Adakah dia dianggap niat? Maka kita boleh jawab, sahur bagi orang Melayu adalah niat. Sahur bagi orang Melayu adalah niat. Sebab orang Melayu akan kaitkan sahur dengan puasa. Berbeza dengan sahur dari segi istilah Arab. Sahur adalah makan sebelum subuh. Bermula daripada tengah malam. Maknanya, jawapan yang ustaz sebut, mazhab Syafi'i sebut tak sah kalau sekadar sahur tanpa niat, itu dari segi asal. Tapi hakikatnya sah. Kerana apa, orang Melayu menganggap sahur tu ialah untuk puasa. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ni disebut apa? Annahu law tasahhara liyasum. Sahur untuk puasa, kana dzalika niyah. Itu adalah niat. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni dia relate, dia kaitkan sahur dengan puasa. Jadi kalau orang Melayu tanya, Ustaz, saya tak niat tapi sahur, boleh jawab secara mudahnya sah. Sebab dia faham
sahur tu untuk puasa. Berbeza dengan khilaf yang berlaku ialah merujuk kepada makna sahur. Sahur ialah makan sebelum subuh sama ada untuk puasa ataupun tidak. Yang tu kena faham tu. Okey, habis tentang sahur. Kalau tak faham bab sahur ni boleh minta saya suruh ulang lah. Okey. Kita baca lagi matan ni kan. Wa yushtaratu li fardhihi at-tabiitu. Okey, siapa yang nak buat nota? Niat ni ada beberapa perkara. Ada beberapa syarat. Ada 4 syarat. Sebelum saya panjangkan lagi. Niat ada 4 syarat. Yang pertama at-tabiit. Yang kedua, terima kasih Ustaz Hazrul. Ya, betul. Berkait dengan saya suka kalau tuan-tuan sahabat-sahabat tulis supaya mengelakkan daripada kesalah faham. Betul. Berkait dengan urus masyarakat kita, memang dalam kitab fiqh Islam Adillah tu atau dalam kitab mazhab Syafi'i mengatakan mazhab Syafi'i sahur bukan niat. Sahur bukan niat. Tetapi bila kita merujuk kepada masyarakat Melayu, sahur dianggap niat. Sebab apa? Mereka tak bersahur kecuali puasa. Orang Melayu mengaitkan sahur dengan puasa. Dan dalam kitab tersebut, kalau seorang tu sahur untuk puasa, itu adalah niat. Kana law tasahhara liyasum kana dzalika niyah. In khatara bi bali saum. Maknanya jelas, itu betul Ustaz Azrul. Terima kasih kerana bagi nota. Okey. Nota yang seterusnya, niat ada 4 syarat. Yang pertama tabiid. Boleh share, tolong share. Niat ada 4 syarat. Pertama tabiid. Niat puasa ada 4 syarat. Kalau boleh betulkan niat. Yang kedua jazmu. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga jazmu. Jazmu jazam. Yang kedua ta'yin, spesifik. Yang ketiga jazmu. Jazmu ni memang yakin, pasti. Yang keempat, syarat-syarat niat puasa adalah ta'addud. Ta'addudun niyah bi ta'addudil ayyam. Okey, boleh? Jadi saya ulang balik, boleh tulis. Siapa yang tulis? Biasanya Ustaz Ihsan lah. Kita ni banyak geng-geng para asatizah ni. Syarat niat puasa ada 4. Pertama tabiid, niat waktu malam. Ini untuk puasa wajib lah. Yang kedua, ta'yin, spesifik. Siapa yang bukan ustaz boleh tulis dalam bahasa Melayu. Buat nota juga. Yang ketiga, jazmu. Yang keempat, ta'addud. Ta'addudun niyah. Keempat, ta'addud. Ta'addud berbilang-bilang. Maksud ta'addud ni, setiap hari kena niat. Setiap hari kena niat. Satu lagi Ustaz Ihsan. Ada 4. Tabiid, ta'yin, jazmu dan juga nanti kalau sahabat-sahabat yang nak buat nota kemudian post dalam Facebook kan, boleh kan. Lepas tu boleh bukan post dan juga tag saya lah, tag. Saya lupa perkataan tag. Ta'addud. Jadi kita akan pergi satu-satu. Nabda bit tabiid. Kita mula dengan tabiid. Kita ada 4. Saya ulang balik, ada 4 syarat niat puasa. Seperti mana yang ditulis oleh Ustaz Ihsan, imam besar kita, imam besar masjid UK Perdana. Tabiid, ta'yin, jazmu dan juga ta'addud. Okey, kita pergi satu persatu. Tabiid, ta'yin, jazmu, ta'addud. Kalau boleh Ustaz Ihsan bagilah apa dia punya tajuk dia. Nanti orang yang baru masuk, apa dia 4 tu? Syarat sah niat puasa ada 4. Tabiid, ta'yin, jazmu, ta'addud. Bagi orang faham. Bagi senang orang salin. Tabiid, ta'yin, jazmu dan ta'addud. Okey, yang pertama ialah tabiid. Kerana hadis yang sahih. Ini kalau saya lihat dalam kitab fiqh Islam wa adillatu. Fiqh Islam wa adillatu mengatakan benda ni muttafaq baina al-mazahib al-arba'ah.
Maknanya 4 mazhab kata sepakat perlunya tabiid. Tapi bila saya merujuk kitab Majmu', Imam Nawawi kata qala Abu Hanifah la syarta. Tidak disyaratkan tabiid. Ini kitab apa nama? Majmu'. Okey. Nantilah nak cari balik payahan. Okey, terima kasih ya. 4 syarat sah niat puasa tabiid. Okey. Ini berdasarkan hadis sahih, hadis yang hasan kata Imam Nawawi. Man lam yubayyid asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat waktu malam puasa sebelum subuh, maka fala siyamalah. Tidak sah puasa. Saya dah jelaskan semalam. Mana la sini nafyul hakikah, la nafyul kamal. La ada 2. Boleh buat buat nota. La ada 2 kan. La dalam nas ada 2. Nafyul hakikah dan nafyul kamal. Nafy hakikah macam sini, tak sah puasa. Kalau nafyul kamal tak sempurna. Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. Bukan tidak beriman. Orang yang tidak mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi ada 2. Saya dah terang semalam kan tentang perbahasan la. Maka nafi la di sini adalah nafi hakikat. Kemudian ada banyak masalah lah. Banyak isu-isu kan. Di antaranya dalam kitab ni lau nawa thumma syakka hal tala al-fajru amla soha li annal asla bakul lail. Kalau seorang tu berniat, kemudian dia syak, subuh ke belum? Ini mungkin banyak berlaku. Mana seseorang yang berniat dalam keadaan dia tak pasti malam masih ada ataupun sudah subuh, maka niatnya sah. Sebab apa? Li'annal asla baqa'ul laili. Dipanggil istishabul asli, mengekalkan yang asal. Kerana asal malam masih ada kan. Was-sahih annahu la yushtaratu an-nisful akhiru minal laili. Pendapat yang sahih, tidak disyaratkan niat waktu malam itu bermula daripada tengah malam. Tak kisah daripada awal malam ke, niat tu tengah malam ke, akhir malam ke, sah. Hatta mana kalau dia syak, masih ada lagi ke tidak malam, niatnya sah. Kerana dipanggil kekalkan yang asal, iaitu malam. Kemudian, wa annahu la yadurul aklu wal jima'u ba'daha. Lepas niat tak ada masalah. Ini dah terang semalam. Lepas niat tak ada masalah makan dan minum. Wa kadza ba'dahu fi qaulin. Dan demikian juga selepas ini ada kaul lah, ada kaul kan. Ada kaul. Tidak ada masalah makan dan jima selepas niat. Wa annahu la yajibu tajdid, dan tak perlu nak perbarui niat bila dia tidur dan bangun. Ini dah terang semalam. Wa yasihun naflu biniyatin qabla zawal, dan sah niat, sahnya niat sebelum zawal, sebelum zuhur. Ini dah terang semalam, saya tak mau ulang. Kerana saya ulang tadi sebab ada benda-benda yang saya tertinggal semalam kan. Habis bab tabiid kan. Wa kadza ba'dahu, dan juga sah. Ini ada kaul yang kedua menyatakan sah. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali dan kaul kedua, saya lupa Hambali ataupun Hanafi kan. Kaul kedua, mazhab Syafi'i mengatakan sah walaupun niat puasa sunat selepas zuhur. Tapi kita guna pendapat yang pertama, iaitu hanya sebelum zuhur kan. Was-sahih, dan pendapat yang sahih menyatakan ishtirat. Disyaratkan, ini dah baca malam, disyaratkan husulu syarti saum.
Syarat-syarat puasa mesti jaga. Tak makan, tak minum, tak berjimat daripada awal siang. Kalau dah makan, baru niat puasa sunat tak boleh. Okey, kita masuk yang kedua. Habis yang pertama tabiid, kita masuk yang kedua. Kalau ada soalan kita boleh. Kita ni santai-santai, pantai-pantai kan. Dan wajibu at-ta'yinu fil fardi, dan wajib spesifik, khususkan fil fardi. Tapi apa yang perlu kita spesifikkan? Yang perlu hanyalah Ramadan. Fardiyah tidak. Fardu tak perlu sebut. Mana tak wajib sebut. Ramadan wajib. Lillahi ta'ala pun tak wajib sebut. Yang spesifik. Apa maksud ta'yin? Bi ayyan ya kulla lailatin annau sha'imun ghadan min Ramadan. Au an nazrin. Au an kafaratin. Maksudnya, dia niat setiap malam, sesungguhnya dia puasa esok untuk Ramadan, atau untuk nazar, atau untuk kafarah. Sebut wajib fardu Ramadan, tak wajib. Tapi sebut Ramadan, wajib. Kemudian, wajibut ta'yin fil fardi, dan wajib ta'yin, wajib spesifik pada puasa fardu, wa kamalu, dan niat yang sempurna fi Ramadan, niat yang sempurna, ayanwiya, dia berniat sauma ghadin an ada'i fardi Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Mana sahaja aku niat puasa esok untuk tunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wafil ada, niat adaan sunat. Wal fardiyah, fardu sunat. Wal idhafa ilallah, dan niat lillahi ta'ala pun sunat. Maksudnya wajibnya, sahaja aku puasa esok bulan Ramadan. Yang wajib, sahaja aku puasa esok bulan Ramadan. Itu je wajib. Mana fardu, sebut fardu pun sunat, sebut lillahi ta'ala sunat, dan sebut adaan pun sunat. Sebut adaan. Maknanya dia berbeza dengan solat dari segi fardu. Kalau solat fardu mesti niat fardu. Puasa fardu, Ramadan tidak perlu niat fardu. Itu perbezaan niat puasa dengan niat solat. Was-sahih, dan pendapat yang sahih, la yushtaratu ta'inus sanah. Tak perlu dan tak wajib nak spesifikkan tahun bila. Kan? Tak kisah. Kemudian masuk yang ketiga, iaitu jazam. Yang pertama tadi apa? Tabiid dah settle. Niat waktu malam. Yang kedua, ta'yin. Spesifik dah settle. Iaitu sahaja aku puasa Ramadan. Esok hari Ramadan. Yang ketiga, jazmu. Mesti niat jazam. Tak boleh, aku rasa nak puasa esok lah. Tak boleh. Ataupun insya Allah. Kita niat, sebut insya Allah ada dua keadaan. Kalau insya Allah tabarrukan, boleh. Mana orang Melayu sekarang ni bukan insya Allah betul-betul menghayati makna insya Allah. Hanya tabarruk, ambil berkat je. Tapi kalau sebut insya Allah tu dalam keadaan tak pasti, jika Allah izinkan tak pasti, tak sah. Sebab yang ketiga, yang perlu ada pada niat puasa ialah al-jazmu. Ini dia punya pemerincian masalahnya. Walau nawa lailatul thalasin min sya'bana sawma ghadin an ramadana in kana minhu fakana minhu lam yaqa anhu illa idza ataqada kaunahu minhu biqauli man yasiqu bih min abdin aw imra'atin aw sibyanin rusyada. Sekiranya dia niat pada malam 30 Syakban. Malam tu 30, esok siang pun 30. Niat puasa Ramadan. Sekiranya esok adalah Ramadan. Dia tak pasti. Tiba-tiba esok Ramadan. Dalam keadaan dia tak pasti. Fakana minhu. Esok tu Ramadan. Lam yaqa anhu. Maka tidak sah puasanya. Sebab apa? Dia tak pasti esok Ramadan ke tidak. Kecuali kalau dia percaya esok Ramadan disebabkan ada orang yang bagi tahu, iaitu hamba
perempuan menghamba, hamba lelaki, atau perempuan yang merdeka, ataupun budak-budak yang matang. Sebab ketiga-tiga ni, kalau dia bagi tahu sebenarnya tidak wajib puasa. Tak wajib puasa. Yang wajib puasa ialah bila orang lelaki yang adil. Lelaki yang adil bagi tahu, maka dia wajib puasa, maka orang lain semua wajib puasa. Yang tahu. Adapun hamba menjadi saksi, dia seorang yang kena puasa. Imra'ah pun dia seorang yang kena puasa. Maksudnya kalau hamba yang nampak anak bulan, kalau perempuan yang nampak anak bulan, kalau budak-budak nampak anak bulan, ramai-ramai dan mereka ni matang, orang yang diberitahu tidak wajib puasa. Tapi boleh puasa kerana ini zon. Tak sampai tahap yakin. Sah puasanya. Dan ini berlaku di awal Ramadan. Kalau berlaku di akhir Ramadan, walau nawa lailatul salasin min Ramadan, sawma ghadin, in kana min Ramadan, ajza'ahu in kana minhu. Kalau dia pada malam, mana 29, malam 30. Malam tu 30, siang esok 30. Malam 30 Ramadan ni, tadi 30 Syaban, ini 30 Ramadan, dia kata, aku niat puasa esok sekiranya esok Ramadan. Ajza'ahu, sah puasanya. Sekiranya benar-benar esok ni Ramadan. Sebab apa? Al-aslu baqa'u Ramadan. Kalau yang tadi, tak sah kerana al-aslu baqa'u Sya'ban. Mana asalnya ialah Sya'ban. Maka tak sah bila tak pasti esok Ramadan. Yang ni asalnya Ramadan. Maka sah. Sekiranya esok tu memang betul-betul Ramadan. Habis. Ini bab apa? Dalam isu bab jazam. Ini tak, bila tak jazam, maka tak sah. Kan? Walau ishtabaha sama syahran. Kalau seseorang yang ishtabah. Dalam kitab mungkin sebut apa? Walau ishtabaha Ramadan ala asirin. Contohnya orang yang asir ditawan. Au mahbusin. Asir ditawan. Mahbus diikat, ditahan. Au nahwi atau sebagainya. Mana orang yang tak pasti. Kat luar tak tahu. Tak tahu hidup di luar bagaimana. Dia dikurung, ditutup, dipenjara. Sama syahran bil ijtihad. Jadi dia tak tahulah bila Ramadan, bila Syawal, bila Sya'ban. Dia puasa sebulan cukup dengan ijtihad dia. Mana ijtihad bukan agak-agak. Ijtihad ni contohnya dia tengok musim ke. Mana ada qarina, ada bukti, ada petunjuk. Bila disebut ijtihad ada petunjuk. Dia dapat petunjuk yang tu Ramadan, dia puasa. Apa hukumnya? Fa in wafaqa ma ba'da Ramadan ajza'hu wa huwa qada' al-asah. Dia puasa dengan petunjuk-petunjuk tertentu sebulan puasa. Sekali tengok yang dia puasa tu ialah selepas Ramadan. Sah tak? Ajza'hu. Sah puasa dia. Wa huwa qada' dalam keadaan ianya qada'. Dia ijtihad sebab dia tak tahu dunia luar. Dia pun puasa sebulan. Tengok-tengok apa yang dia puasa ni, apa yang dia puasa tadi adalah lepas Ramadan. Sah tapi qada'. Kita tengok syarah dia kan dalam kitab Mughni. Falau sama bila ijtihad fawafaqa Ramadan lam yujizhu litadaddudihi fin niyah. Kalau dia puasa tanpa ijtihad, dia agak-agak je. Macam orang sembahyang agak-agak tak tahu mana kiblat, agak-agak waktu juga tak sah walaupun betul. Ini bahaya ya orang sekarang ni. Solat, puasa tak adalah berlaku kan. Dia agak-agak kiblat, tak ada petunjuk. Ikut hati je. Kan? Ikut hati mati orang kata. Sembahyang tanpa ada, maksudnya tak tahu mana kiblat, tak tahu mana waktu, agak-agak tak sah walaupun masuk waktu. Walaupun betul kiblat tadi. Sama macam ni. Dia puasa tanpa ijtihad, dia agak-agak je, tapi betul Ramadan. Lam yujizhu, tak sah. Kerana litaradudihi fin niyah, kerana niatnya tak pasti. Mana tak cukup untuk syarat yang ketiga iaitu jazmu. Tak ada keyakinan. Tapi kalau dia ijtihad, falau ijtahada wa tahayyara, dia cuba ijtihad. Dia cuba cari juga. Tapi tahayyar, bingung, tak jumpa. Kan? Falam yazhar lahu syai'un. Maka ini penting Dia dalam kurungan tak tahu. Dia cuba ijtihad.
dia cuba ijtihad, tapi falam yazhar lahu syai'un, tak ada nampak apa-apa, tak kelihatan apa-apa tanda. Fafil majmu', dalam kitab majmu' sebut apa? Annahu la yalzamhu ayyasu, maka dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Kalau tak nampak apa-apa petunjuk, tak wajib puasa. Agak-agak puasa. Mana kalau jadi ada 3 kan. Puasa dengan ijtihad, ada petanda-petanda, tiba-tiba benda tu berlaku selepas puasa, sah dikira qada. Kalau puasa agak-agak, tak sah walaupun betul itu Ramadan. Dan yang ketiga, dia cuba ijtihad tapi tak jumpa petanda-petanda, maka tak wajib puasa. Nampak tak? 3 benda tadi kan. Cuba buat nota. Dia puasa dengan ijtihad, petanda-petanda, sah. Sekiranya benda tu berlaku selepas Ramadan, dikira qada. Kalau berlaku betul-betul Ramadan, kira ada. Puasa tanpa petanda, maksudnya dia pakai agak-agak, maka tanpa ijtihad itu tak sah walaupun berlaku pada bulan Ramadan betul. Yang ketiga, bila tak ada petanda, dia dah cuba ijtihad, maka tak wajib puasa baginya. Ini disebut dalam kitab Majmu'. Kita pergi lagi ya. Falau naqasa wa kana Ramadan taman lazimahu yawman akhar. Kalau dia puasa 29 hari dan Ramadan 30 hari, lazimahu yawman akhar, wajib dia puasa tambah 1 hari lagi. Tadi dia ijtihad kan, dia puasa 30 hari, 29 hari, ijtihad dia. Sekali tengok, sebenarnya Ramadan 30 hari, tambah sehari lagi. Walau ghalita bitakdim. Tadi kalau dia tersalah, mana terkehadapan puasanya, lepas Ramadan baru dia puasa, sah dan qada dikira qada. Yang ni dia ijtihad tapi salah. Bitakdim, maksudnya sebelum Ramadan dia dah puasa. Dan dia dapat Ramadan, dan dia dapat tahu Ramadan yang sebenar, lazimahu shaum, dia kena ulang balik puasa tadi. Dia ijtihad, dia ingat bulan Rajab tu Ramadan, dia pun puasa. Sekali tengok salah, maka dia kena puasa sebulan lagi. Lazimahu shaum. Wa illa, mana wa illam yudrik Ramadan. Mana yang tadi dia terawal puasa dan dia dapat Ramadan yang sebenar. Yang ni dia puasa terawal tapi tak dapat Ramadan. Ramadan dah terlepas dah. Fal jadidu, pendapat jadid kata wujubul qada. Wajib dia qada Ramadan. Nampak tak beza dia? Dua tadi. Dua-duanya dia puasa sebelum Ramadan. Yang pertama puasa sebelum Ramadan tapi dapat tahu Ramadan yang sebenar ketika awal Ramadan. Maka dia puasalah penuh Ramadan. Dan yang kedua, dia tak dapat. Masa Ramadan pun dia tak tahu itu Ramadan. Dah terlepas Ramadan baru sedar. Maka dia wajib qada. Okay, terus lagi kan. Kemudian, walau nawat al-haidu sauma ghadin qabla inqita'i damiha. Dan sekiranya seseorang yang berhaid itu puasa esok hari. Dia malam tu dia niat, tapi dia masih lagi keluar haid. Dia niat puasa esok. Sedangkan dia niat tadi belum habis lagi dia punya darah tadi keluar. Summan qata'a. Kemudian terputus. Lepas niat tu terputus darahnya. Dan waktu putus tadi masih lagi lailan, tengah malam. Sahha. Puasanya sah sekiranya malam tersebut ialah malam yang ke-15. Mana hari yang ke-15. Mana dah 15 hari dia berhaid. Mana kalau malam tu dah 15 hari, dia niat, walaupun darah masih keluar, sah. Wa kadza qadrul adah. Demikian juga kalau malam tu adalah malam yang terakhir bagi adat dia. Yang tadi malam terakhir bagi maksima haid iaitu 15 hari. Contohnya dia ada adat
Setiap bulan, sebab tu perempuan ni dia kena tulis 2. Pertama berapa hari, yang kedua pukul berapa mula. Mana qadron wa waqtan. Qadron berapa hari. Waqtan pukul berapa dia mula, pukul berapa dia berakhir. Kena tulis. Kalau dia ada adat. Contohnya setiap bulan adatnya adalah seminggu, 7 hari. Maka pada hari yang ke-7 tu, mana hari last tadi, dia pun niat walaupun darah masih keluar. Dan biasanya setiap bulan hari yang ke-8 tu bersih. Mana sebelum hari ke-8 dah bersih. Sah niatnya. Sah niatnya kan. Kalau tak faham kita apa? Boleh? Ada soalan tak tentang niat? Cuma yang keempat tu dia tak terang secara jelas kan. Ta'addud memang kena ta'addud. Setiap malam kena niat. Setiap malam kena niat. Jadi mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki mewajibkan tabyid. Niat waktu malam, ta'yin spesifik dan jazmu. Mazhab Hanafi tak mewajibkan tabyid, tak mewajibkan ta'yin, tak mewajibkan jazmu. Adapun yang keempat ta'addud tu, mazhab Maliki sahaja yang tak mewajibkan ta'addud. Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan wajib setiap malam niat yang berbeza. Jadi kita boleh taklid lah sebab susah kan. Ada soalan? Sebelum masuk. Dah berapa sekarang? Jadi saya rasa buka soalan lah. Kita buka soalan. Sebab lagi 15 minit lagi lah. Jadi dalam masa 15 minit ni, kita buka soalan. Sebelum tu kita cerita lah pasal Imam Nawawi lah. Kita cerita pasal Imam Nawawi. Jadi boleh saya open soalan, baik soalan yang berkait ataupun soalan luar boleh kan. Ataupun soalan-soalan yang bukan puasa pun boleh kan. Ataupun yang tak faham boleh tanya. Jadi dalam masa 15 minit ni kita menanti soalan. Dan ceritalah Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi ni sangat hebat. Mana kitab ni ramai ulama-ulama yang boleh buat kitab. Karang kitab. Malahan hadis 40, hampir setiap manusia yang boleh menulis, yang berakal, boleh menulis, menyusun hadis 40. Simple, hadis 40 kan. Saya pun boleh tulis. Cari 40 hadis, bukukan. Dan terbitkan, jual. Tapi keberkatan Imam Nawawi ini sehingga mana? Hadis 40 yang beliau karang, simple tapi berkat. Seluruh dunia ada kan. Dan di antara kehebatan Imam Nawawi ini, beliau ni tidak makan kecuali waktu sahur. Dia makan, ada yang kata dia makan 2 kali kan. Kurma berbuka dan air kosong bersahur. Ada yang kata dia hanya makan sekali. Ada yang kata dia makan sahur, air masak dan buka kurma. Hebat Imam Nawawi ni. Dia punya jiwanya jiwa ilmu. Sangat berani menentang kemungkaran. Dan di antara kehebatan beliau ni, suatu hari ada seorang soleh bermimpi. Dalam mimpi tu, dia melihat ada pesta, haflah. Pesta kan. Kemudian, dia tanyalah. Orang soleh yang mimpi tadi tanya. Ma hadhil lailah? Malam apakah ini? Kemudian orang menjawab, al-lailata kutiban Nawawi. Pada malam ini Imam Nawawi dinobatkan sebagai wali, kutub ataupun ketua wali. Dia pun terbangun. Jaga kan. Okey boleh ya. Saya menanti soalan. Sementara kita nak tunggu habis pukul 7 kan. Sebab kita dah baca. Sebab kalau nak start pula panjang pula. Kita esok pula kan. Esok kita mula syarat sah puasa. Jadi bila mana dia jaga, dia pun cari. Orang soleh yang mimpi tadi, dia tak kenal pun Imam Nawawi. Dia pun cari. Siapakah Imam Nawawi? Sampai dekat Masjid Umawi,
dia pun tanya orang, dia pun nak jumpa Imam Nawawi, nak menyatakan apa yang dia nampak dalam mimpi tadi. Bila sampai dekat depan Imam Nawawi, dia nak ceritalah. Dia nak kata, aku nampak engkau dalam mimpi bla 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 kan. Apa Imam Nawawi kata? Sebelum dia melafazkan, sebelum dia bercakap tadi, Imam Nawawi kata apa? Uktum ma ma'ak wala tuhaddits bihi ahadan. Sembunyikan apa yang kau tahu. Jangan cerita sesiapa pun. Maksudnya Imam Nawawi dah tahu apa yang dia nak cakap. Dahsyat. Kalau kita tengok cerita X-Men yang apa yang tahu tu psychic. Ini bukan psychic psychic saya pun tak tahu. Imam Nawawi ni dia dapat, dia panggil apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, dalam hadis. Takutlah firasat orang beriman kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Ini hebatnya Imam Nawawi ya. Jadi idola saya. Masa kat Mesir pun saya buat madrasah Imam Nawawi. Okey, soalan. Soalan pertama, kalau kita nak solat di suatu tempat yang asing bagi kita, tapi tak tahu arah kiblat dan tak ada ikhtiar pada ketika itu, pada masa tersebut, kompas, handphone, kan? Okey. Ini adalah dipanggil solat dengan tidak cukup syarat-syarat sah. Dia ada 4 pendapat. Dia macam isu saya jelaskan baru ni kan. Bagi golongan pakar perubatan, para kaki tangan kesihatan yang tak dapat nak ambil wuduk dan juga tayamum. Dr. Mazhar kata sembahyang tanpa wuduk dan tayamum dan tak perlu ulang. Jadi ini masalah yang sama. Maksudnya ulama sepakat. Mazhab Syafi'i pun kata kalau tak cukup rukuk, qiyam, mana tak mampu. Mana man lam yaqdir ala ruknin min al-arkan al-fi'liyah fala salah wala qada. Tak mampu nak buat rukun-rukun fi'li dalam sembahyang, dia buat mana yang mampu, tak perlu qada. Ini sepakat para ulama. Tapi kalau tak cukup syarat. Syarat ni waktu, kiblat, hadas kecil, hadas besar, najis. Itu syarat. Siapa yang tak cukup syarat, maka dia hendaklah solat, kemudian dia kena ulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita ada pendapat yang kita boleh guna. Imam Muzani, pendapat yang keempat mengatakan bahawa seseorang yang tak cukup syarat sah, kiblat ke waktu ke sebagainya, dia boleh sembahyang, tak perlu qada. Ini Imam Nawawi sebut apa? Hadzal qaulu aqwa dalilan. Pendapat ini dalil yang kuat. Boleh rujuk dalam saya punya artikel tentang petugas kesihatan yang memakai PPE yang tak boleh nak wuduk dan tayamum, adakah dia boleh solat dan tak perlu qada kan? Jadi seeloknya kita yang tak ada masalah ni sembahyang dan qada. Tapi kalau benda tu berlarutan, bukan bercarutan berlarutan, kita boleh ambil pendapat yang mudah, Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Daripada soalan Omar bin Abdul Aziz. Jadi boleh yang lain bagi soalan. Kita dah buka untuk soal jawab. Boleh Ustaz jelaskan lebih detail tentang sah puasanya, tapi qada tadi? Yang mana? Saya tak pasti. Sah puasa tapi qada. Oh, yang tadi tu kan. Dia tak sah puasanya. Maksudnya di antara syarat-syarat sah niat puasa ialah jazam. Jadi kita ada 4 syarat sah kan. Iaitu ta'yin, iaitu tabiid, ta'yin, jazmu, dan juga ta'addud. Ta'addud, niat yang berbilang. Bila dia puasa dalam keadaan dia terkurung, dia pun puasa, dia ada banyak masalah. Puasa
Bila dia puasa tadi, rupa-rupanya puasa dia tu terawal. Maksudnya terawal. Sebelum Ramadan lagi dia puasa. Maka tidak sah puasanya. Dia tak ada yang sah tapi kena qada. Puasanya tidak sah. Dan dia kena qada. Sebab apa? La ibrata bizannil bayyin khata'uhu. Macam sembahyang awak tu lah. Sebelum zuhur dia sembahyang. Zuhur. Maka dia kena qada. Sebab apa kaedahnya? La ibrata bizannil bayyinu khata'uhu. Tidak dikira ibadah yang jelas salahnya. Salah waktu, salah kiblat dan salah-salah yang lain. Jadi mungkin salah dengar ataupun saya salah sebutkan. Maksudnya bila mana dia puasa terawal, puasa bulan Syakban, dia ingatkan itu Ramadan, dia puasa sebulan, sekali sampai Ramadan, kalau dah tahu itu Ramadan, jelas dia kena puasa Ramadan. Adaan, tunai. Kalau dia tahu tu lepas Ramadan, puasa juga tapi dikira qada. Kalau dia puasa salah tadi, dia puasa Ramadan, dalam kitab Mughni kan. Dia puasa Ramadan tu, dia salah. Dia puasa bulan Zulhijjah. Maka dia kena qada 5 hari. Sebab apa? Ada 5 hari yang haram puasa. Dan tak sah puasa kan. Kalau dia puasa Ramadan tadi bulan Syawal, dia salah kan. Maka dia kena qada sehari. Kerana hari pertama tu tidak sah. Tidak sah. Jadi menunjukkan bahawa puasa yang haram ni bukan sahaja haram puasa, malahan ianya tidak sah. Tidak sah kita puasa dan juga haram kita puasa pada hari-hari yang haram. Ada lagi soalan? Lagi lebih kurang 3 minit. Lebih sikit tak apa, tak masalah. Yang tak jelas ataupun ada soalan-soalan yang lain, boleh tanya. Kita buka 5 minit, 10 minit untuk soalan. InsyaAllah esok kita akan... Esok lagi apa? Dia punya tajuk, dia punya isi yang utama lah. Membahaskan tentang syarat-syarat sah puasa. Jadi, menjelaskan tentang makan minum apa yang tak sah. Antara yang kita akan cuba highlightkan ialah isu-isu dari segi perubatan moden. Contohnya tracheoskopi, endoscopy, masuk alat-alat perubatan. Jadi esok adalah perbahasan yang kemuncak, iaitu benda yang sah atau tak sah. Antara yang saya jumpa dalam kitab Mughni Muhtaj ialah tentang anus, buasir yang membengkak tadi keluar, kemudian kita masukkan balik, adakah batal atau tidak. Okey, terima kasih. Omar Amin ni bagus. Boleh buat menantu sekali lagi. Hukum kita berkongsi makanan dengan bukan mahram. Semangkuk tom yum di office. Oh tak, saya ada banyak soalan begini. Tidak menjadi satu perkara yang haram. Kawan kita yang bukan mahram kita makan, lepas tu kita makan tak ada masalah. Tapi kalau benda tu bersifat ada rank, ada nafsu, berdua-duaan kongsi kan, seronok, menimbulkan fitnah, itu haram. Maknanya dia asalnya tidak haram. Tapi kalau menimbulkan fitnah, ianya haram. Kerana itu termasuk daripada wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu hampiri zina. Asalnya kita dengan kawan-kawan kita, office mate, school mate dan mate yang lain, bukan mate orang gaji kan. Dengan orang gaji pun tak ada masalah. Kita kongsi makan dengan orang bukan mahram. Bukan kongsi rapat-rapat, bukanlah. Maksudnya biasalah kita duduk tempat kita, di tempat dia. Lepas dia makan, kita makan. Lepas kita makan, orang perempuan sebelah makan. Lepas tu orang lelaki sebelah makan. Hukumnya harus. Tapi kalau dia ada hubungan, ada geng, berdua-duaan ke, ataupun tak berduaan, dia ada hubungan, dia seronok makan bekas makanan awet punya kan, dia rasa seronok. Makanan masin pun rasa sedapnya, enak, lazat, berkrim, disukai ramai.
Tapi lepas kahwin, yang sedap pun semuanya melayang. Maknanya itu haram sebab ada fitnah. Itu dah termasuk dalam ayat wala taqrabuz zina, dan jangan hampiri zina. Ada dalam keadaan biasa tidak ada apa-apa perasaan, maka okey, tak ada masalah. Adik ipar ke, selipar ke, tak ada masalah. Yang penting tak ada fitnah, perasaan. Yang penting tak ada khalwat berdua-duaan. Mana khalwat berdua ni kalau tak ada nafsu pun haram. Tak ada nafsu, mana berdua dalam pejabat, tutup semua, haram. Sebab kalau ada nafsu, beramai-ramai 1,000 orang pun haram. Nampak baju kelawar di sidai dekat ampayan pun haram. Nampak baju kelawar, teringat dia. Kan? Oleh itu, yang ada fitnah, yang ada nafsu, hukumnya haram walaupun tak nampak apa-apa. Okey, kita buka another question. Soalan yang lain kalau ada. Nasihat kepada yang hadir walaupun tak ramai petang ni. Boleh share lah. Kalau ada yang lain. Ada lagi? Pukul 7 dah. Kalau tak ada, kita tutup. Kalau ada lagi, kita boleh. Jadi, insyaAllah kita esok akan membahaskan tentang mazhab-mazhab para ulama' dan juga ulama'-ulama' mu'asirah, ulama'-ulama' moden. Bagaimana dengan injection, makan ubat dan sebagainya. Sama-sama Encik Omar, Amir. Terima kasih kerana sudi dengar, share. Ada lagi? Ada, tak ada? Kalau tak ada, kita tutup lah. Saya rasa semua dah faham. Tak ada masalah di atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Azli. Sama-sama. Jumpa esok insyaAllah. Sambung esok dalam tajuk syarat sah puasa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senanah. Ada lagi. Cik Anjang. Nanah jerawat tempoh hari kalau dia picit waktu khutbah dengan sengaja. Lepas tu kena imam. Tak adalah kan. Lepas tu dia bersalaman dengan orang lain. Adakah kedua-duanya najis? Jadi kalau sedikit dimaafkan. Mana jerawat tadi untuk orang yang kena jerawat. Walaupun dah keluar, esok pun hari-hari pukul 6, hari-hari pukul 6, 6 hingga 7 sampai Jumaat insya-Allah. Sampai habis bab puasa. Dan bila dia picit jerawat, dia dimaafkan untuk sikit je. Kalau keluar banyak, kira najis. Kalau dia tak picit, banyak pun dimaafkan sehingga mana tak merembes ke tempat lain. Jadi bila dah picit tadi kena nanah atau darah, dia dianggap najis kalau banyak. Sikit sebesar ruas jari, ni ruas jari kan, dimaafkan. Maka kena sikit tangan dia dan dia salam tangan orang lain pun dimaafkan. Sebab kalau darah dan nanah orang lain, kena kita dimaafkan sekiranya sikit. Dia punya kaedahnya dalam kitab ni juga, kitab yang sama. Minhajul Talibin sebut apa? Imam Nawawi sebut, kalau darah kita keluar dengan sendiri, tanpa kita picit, dimaafkan walaupun banyak, selagi mana kita tak buat benda tadi sendiri, kita tak picit. Yang kedua, selagi mana tak merembes ke tempat lain. Kalau pipi-pipi je, kalau perut-perut je, walaupun banyak. Dan dimaafkan tadi pada badan dan pakaian kita. Tapi kalau daripada darah orang lain, dimaafkan kalau sikit. Mana ada 3 syarat lah. Mana darah keluar, nanah keluar, dimaafkan. Bukan orang lain punya, bukan kita picit, dan juga tidak merembes ke tempat lain. Boleh tulis. 3 syarat darah dan nanah dimaafkan. Walaupun banyak pada badan dan pakaian. Dia 2, pada badan dan pakaian. 3 syarat. Bukan orang lain punya. Dan kalau orang lain punya, dimaafkan sikit. Bukan kita picit. Maknanya kalau kita picit, dimaafkan sekiranya sikit. Dan juga bukan tidak merembes ke tempat lain. Kalau merembes tempat lain, tidak dimaafkan. Itu dia punya hukum dia. Menurut Imam Nawawi dalam kitab yang sama. Tapi tajuk taharah, tajuk bersuci. Jadi, ada lagi soalan? Habis? Terima kasih semua. Jumpa esok insya-Allah. Yang berpuasa, selamat berpuasa dan menghadapi PKP. Jadi, wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih